فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Sudah Ustaz? Babu Badi'il Adhani. باب بدء الأذان. Okey, terus. حدثنا عباد بن موسى القفتري وزياد بن أيوب وحديث عباد التام قال حدثنا هشيم عن أبي بشر قال زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن أمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له أنصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعض فلم يحجبوا ذلك قال فذكر له الخلع يعني الشبورة وقال زياد شبور اليهود فلم يحجبوا ذلك قال هو من أمر اليهود قال فذكر له الناقوس وقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه قال فرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبر فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعل قال فأذن بلال قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله ابن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. Jadi pada malam ni kita masuk kepada tajuk bab mulanya azan. Walaupun telah berlalu di dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, Tirmizi dan juga Muslim. Jadi oleh kerana dia tajuk yang telah dikemukakan oleh Abu Daud di dalam kitabnya ini, dia masuk juga dalam bab azan. Mana-mana kitab hadis pun sama je sebenarnya. Cuma mungkin ada sedikit beza di turut lafaz ataupun turut jalan perawi. Jadi sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, begitu juga hadis ini juga turut diriwayatkan oleh imam-imam hadis yang lain. Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut daripada Abi Umair bin Anas, daripada Umamah, daripada kalangan, dia adalah merupakan daripada kalangan orang Ansar. Lalu dia kata ihtamman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihtamma ni maknanya memikir dengan serius. Ihtamma untuk menunaikan sembahyang. Kaifa yajma'un nasa laha. Jadi Rasulullah fikir ni macam mana nak menghimpunkan orang untuk menunaikan sembahyang ni. Nak bagi suatu iklan, pemberitahuan, apa jalan, apa cara nak panggil orang sembahyang. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, ausid rayatan, pacakkan kayu dan atas kayu tu letak suatu macam kain, macam bendera lah. Ausid rayatan, letak satu tanda. Inda huduris salah, apabila masuknya waktu sembahyang. Fa idza ra'auha, apabila orang ramai tengok, adzana ba'duhum ba'da, lalu orang akan memberitahu sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Maksudnya bila orang tengok bendera tu, oh ni dah masuk waktu sembahyang. Dia akan menghebahkan, memanjangkan cerita ini kepada orang lain tentang telah masuknya waktu sembahyang.
falam yujibhu dzalik. Rasulullah tak rasa dia tak tertarik, tidak tertarik dengan pandangan tersebut. Rasulullah tidak tertarik dengan pandangan tersebut. Lalu disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Umair. Abu Umair kata wa dzikra lahu al-qun'u. Disebut akan qun'u. Qun'u ini dalam bahasa kita trompet. Dalam bahasa kita trompet iaitu syabur. Yakni syabur, maknanya trompet. Wa qala Ziyad syuburul yahud. Syubur ini digunakan oleh orang Yahudi. Jadi Rasulullah tak tertariklah. Sebab dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis melarang kita ikut cara agama lain. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Dalam hadis-hadis pun banyak kan tak bagi ikut cara agama lain. Jadi oleh kerana itu Rasulullah tak rasa tertariklah. Terompet untuk dijadikan sebagai apa? Untuk memanggil orang, memberitahu kepada orang ramai masuknya waktu sembahyang. Jadi terompet juga falam yu'jibhu dzalik. Rasulullah juga tidak tertarik dengan pandangan tersebut. Lalu syabur ini huwa min amril yahud. Ini di antara dalam pekerjaan orang Yahudi, maknanya perbuatan orang Yahudi. Qala, lalu Abu Umair sebut lagi fadzukira lahu naqush. Lalu disebut juga kepada Rasulullah pula cadangan yang ketiga, mula-mula bendera kan. Lepas itu apa dia trompet, yang ketiganya loceng. Naqush loceng. Ketuk loceng, bunyikan loceng. Pukul loceng ataupun bunyikan loceng bila masuknya waktu sembahyang. Jadi Rasulullah kata faqala huwa min amrin nasara. Ini perbuatan orang Nasrani. Jadi bukan saja Yahudi, Nasrani pun tak boleh ikut juga. Dan mana-mana agama. Fansarafa Abdullah bin Zaid. Lalu telah beredarlah oleh Abdullah bin Zaid. Wahwa muhtamun lihammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berfikir dengan serius sebagaimana yang dipikir oleh Rasulullah. Bila Rasulullah runsing susah hati ni, macam mana nak panggil orang sembahyang ni. Dia pun Abdullah bin Zaid juga berfikir sebagaimana yang Rasulullah fikir. Apa jalan nak beritahu kepada orang tentang masuknya waktu sembahyang. Fa uriyal azan, lalu diperlihatkan kepadanya akan azan. Fi manamihi, dalam tidurnya. Jadi Abdullah bin Zaid ini dia tidur, dia bermimpi bahawa datang seseorang mengajar akan dia tentang azan. Qala, lalu perawi yang meriwayatkan hadis ini menyebut, iaitu Abu Umair. Abu Umair kata apa? Qala fadzakara faqala tamana tadi? Faqada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun pergi jumpa Rasulullah lah. Bila dia bermimpi, pada malam hari ada orang ajar dia azan. Siapa ajar tu? Malaikat. Oh, malaikat ajar dia azan dalam mimpi. Lalu dia pergi bertemu dengan Rasulullah. Fa akhbarahu. Lalu dia beritahu kepada Rasulullah, malam tadi dia mimpi apa? Faqala ya Rasulullah. Abdullah bin Zaid kata apa? Wahai Rasulullah, inni la baina na'imin wa yaqzan. Sesungguhnya di antara aku jaga dan tidur. Apa maksud antara jaga dan tidur? Tidur dengan ringan, bukan tidur nyenyak sungguh. Tidur ringan. Jadi macam kita kata tidur ayam lah. Iz atani atin. Tiba-tiba datang kepada aku seorang yang datang. Ini ada masalah ni. Bateri. Yang belakang boleh dengar? Ya. Tiba-tiba datang seseorang kepada aku, atin maknanya isim fa'il. Datang kepada aku seseorang yang datang, fa'arani, lalu dia memperlihatkan kepada aku. Ra'a, lihat, fa'arani memperlihatkan. Maknanya mengajar akan aku al-azana, akan azan. Azan maf'ul tsani. Memperlihatkan akan aku akan azan. Maka lelaki itu mengajar Abdullah bin Zaid akan kalimah-kalimah azan. Qala
Wa kana Umar bin Khattab. Umair kata, maknanya perawi hadis ini iaitu Abu Umair kata, adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qad ra'ahu qablu dhalik. Dia pun bermimpi macam tu juga. Sayyidina Umar ni sebelum tu pun dia dah mimpi macam tu. Maksudnya di malam hari dia diajar oleh seseorang akan kalimah-kalimah azan. Fakatamahu 20 yauman. Dia sembunyikan apa yang dia lihat di dalam mimpi selama 20 hari. Didiamkan. Summa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia juga menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu, lalu Nabi kata kepada dia, setelah dia cerita, aku pun mimpi macam tu juga. Sebagaimana Abdullah diajar akan azan di dalam mimpi, aku pun sama. Lalu Rasulullah kata kepada dia, ma mana'aka an tukhbirani. Apakah yang menghalang engkau untuk beritahu kepada aku? Faqala, lalu Sayyidina Umar jawab, sabaqani Abdullah ibnu Zaidin, telah mendahului akan aku oleh Abdullah bin Zaid, fastahayaitu, aku segan nak bagi tahu. Dia dulu bagi tahu kepada kamu wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, kum. Fanzur ma ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid, faf'alhu. Wahai Bilal, kum, berdiri. Bila Rasulullah kata kum, berdirilah kamu, di sini sebahagian ulama kata azan ni mesti kena berdiri. Sebab Rasulullah kata berdiri. Dengan lafaz yang disebut oleh Nabi, ya Bilal, kum. Maknanya sebab itu azan ini sebahagian ulama kata tidak sah kalau dia duduk. Walaupun duduk atas kerusi, tak sah. Sebab Rasulullah kata kum, berdiri. Jadi pendapat yang kedua kata kum di sini dengan makna izhab, bukan dengan makna zahir. Pergilah kamu bertemu dengan Abdullah bin Zaid, belajar dengan dia. Jadi pendapat yang kedua, di antaranya pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi, dia kata azan ini kalau duduk pun sah. Duduk, tak kira lah duduk macam-macam hai'ah, keadaan duduk macam mana, sah azan. Tetapi yang paling baik kena berdiri lah. Sebab apa? Para sahabat di zaman Nabi dan setelah kewafatan Nabi, mereka tidak azan melainkan dalam keadaan berdiri. Mereka tidak azan melainkan di dalam keadaan berdiri. Cuma kurang pahala lah. Sebaik-baiknya kena berdiri. Lalu dia kata, Rasulullah kata lagi, fanzur, kamu hendaklah kamu perhati ma ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid. Apa yang akan diperintahkan, apa yang akan diajar oleh Abdullah. Kamu perhati betul-betul. Dia ajar kamu macam mana? Bagaimana dia akan ajar kamu tentang lafaz ataupun kalimah azan. Faf'alhu, lalu kamu lakukan. Kamu laksanakan ya, kamu lakukan sebagaimana yang dia lakukan. Kita dah bahas masalah bila mimpi sahabat diakui oleh Rasulullah adalah wahyu. Mimpi itu betul. Kadang-kadang orang berhujah mimpi-mimpi kan. Bukan semua mimpi boleh diterima. Apatah lagi kalau mimpi yang berkaitan dengan melibatkan hukum. Itu tak boleh. Sebab apa? Bila Rasulullah wafat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Kalau zaman sekarang ni ada orang mimpi suruh buat sekian-sekian, masalah itu tak boleh lah. Perkara itu tak boleh kita buat, kecuali benda tu memang dalam Quran adalah ada hadis. Kalau tak ada, tak boleh. Sebab Islam telah sempurna sebelum wafatnya Nabi SAW. Berhujah berkaitan dengan hukum tidak boleh didasarkan dengan mimpi. Mimpi ini sekadar panduan sahaja. Kita dah bahas semalam ke bila, lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Mimpi ini sebagai panduan bagi orang yang beriman. Dia mimpi sekian-sekian, apa alamat dia? Bolehlah untuk diri dia. Tetapi kalau melibatkan hukum tak boleh. Sebab Quran hadis dah ada, dah lengkap. Sebelum Rasulullah wafat, Islam telah disempurnakan oleh Allah. Qala Bilal, qala fa'adzana Bilalun, lalu Bilal pun melakukan seruan azan. Faqala Abu Bishrin, fa akhbarani Abu Umair anna al-ansara. Abu Umair kata,
annal ansara, orang-orang Ansar, taz'umuna anna Abdullah bin Zaid laula annahu kana yawma idzin maridan la ja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muazzinan. Kalau sekiranya pada ketika itu dia tidak sakit, dialah yang akan jadi muazzin Rasulullah. Yang mimpinya dialah yang paling layak jadi muazzin Rasulullah sebab dia yang mimpi. Mimpi dia diakui oleh Nabi. Sudah tentu dia ada keistimewaan, dia ada kelebihan. Tetapi kenapa Rasulullah lantik Bilal pula jadi muazzin? Tak lantik Abdullah, sedangkan dia yang mula mimpi. Di sini bukan kerana dia sakit. Sakit maridah yang dimasukkan di sini, suara dia tak kuat. Rasulullah lihat, dia dapati Bilal suara lebih kuat dan lebih jelas. Itu yang dimasukkan sakit ni. Sakit yang dialami oleh Abdullah bin Zaid. Suara dia tak kuat. Jadi Bilal ni suara dia jelas dan kuat. Inilah maknanya peringkat permulaan azan yang berlaku di zaman Nabi SAW. Yang mula-mula berlakunya azan macam mana? Okey, terus. Jadi tajuk yang seterusnya ini kita akan belajar pula tentang, tadi dia nak cerita tentang mulanya azan bagaimana? Lafaz-lafaz ataupun kalimah-kalimah azan. Okey, terus. حدثنا محمد بن منصور السوسي وحدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله الحمد. قال أبو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد وقال فيه بن إسحاق عن الزهري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال معمر ويونس عن الزهري فيه الله أكبر الله أكبر لم يثنيها. Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut Abdullah bin Zaid kata lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nakush,
tak kala telah memerintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ataupun membunyikan naqush, iaitu loceng, yu'malu untuk dilakukan liyutraba bihin nas, liyutraba bihi linnas, untuk dipukul supaya memberitahu kepada manusia. Maknanya peringkat permulaannya Rasulullah juga suruh bunyikan loceng. Sebab apa tuan-tuan? Sebelum datangnya syariat Nabi Muhammad ini, sebelum Allah Ta'ala wahyukan, memang ada pandangan menyebut Rasulullah telah beramal dengan ajaran Nabi yang terdahulu. Jadi bila datangnya syariat ataupun wahyu daripada Allah Ta'ala, lalu ditinggalkan. Untuk mengajak manusia ataupun menghimpun manusia kepada sembahyang. Lalu dalam Abdullah bin Zaid dalam hadis ini juga menyebut, tafa bi wa ana na'imun rajulun yahmilun naqushan fi yadihi. Dia kata, ketika aku tidur, datang seorang lelaki, dia kata membawa loceng di tangannya. Lalu dia kata, ya Abdullah. Lalu aku kata kepada dia, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Abdullah bin Zaid kata kepada dia, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Siapa dia hamba Allah Ta'ala dalam cerita ni? Rajul, iaitu dalam mimpi dia tadi. Iaitu malaikat lah. Atabi'un naqush, kamu jual ke loceng ni? Dia tanya, kamu jual ke loceng ni? Kamu ni penjual loceng ke? Ataupun kamu jual ke loceng ni? Faqala ar-rajul, ma tasna'u bihi, kamu nak buat apa loceng ni? Faqultu nad'u bihi ila solah, kami nak gunakan dia untuk panggil orang sembahyang. Lalu qala ar-rajul tu kata, afala adulluka ala ma huwa khairun min zalik, kamu nak tak aku bagi tahu cara nak ajak orang sembahyang ni lebih baik daripada bunyi loceng? Kamu nak tahu tak? Kamu nak tak aku bagi tunjukkan kepada kamu suatu perkara yang lebih baik? Faqultu lahu, Abdullah bin Zaid kata, ya, bala, bahkan. Faqalat taqulu, lalu Abdullah bin Zaid kata, qala Abdullah bin Zaid, faqala yang kedua ni ar-rajul, taqulu, hendaklah kamu kata macam ni. Ar-rajul tu kata, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita tengok dalam lafaz azan, dia tidak ada waw. Wa asyhadu. Begitu juga dalam iqamat. Saya tak tahu orang jumpa riwayat mana. Ada tambah dengan waw. Jadi sampai habislah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qala Abdullah bin Zaid kata, summa ista'khara 'anni ghaira ba'idin. Setelah dia ajar kalimah azan, dia pun beredar. Dia mengundur daripada aku tidak berapa jauh. Summa qala, lalu dia kata, ar-rajul, summa taqul, kemudian hendaklah kamu kata, idza aqamta as-salata, apabila kamu nak qomat sembahyang. Allahu akbar, Allahu akbar. Tadi dia bagi tahu tentang lafaz-lafaz ataupun kalimah-kalimah azan. Yang kedua dia ajar kepada Abdullah bin Zaid, apa dia? Kalimah ataupun lafaz iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini kalimat iqamah. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah berpagi-pagi, aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu bima raaitu. Aku beritahu kepada dia apa yang kulihat pada tidur aku. Apa yang kulihat, maknanya lihat pada tidur dia. Faqala innaha la ru'ya haqqun insyaallah taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia adalah merupakan mimpi yang benar insya-Allah. Faqum ma'a Bilal. Hendaklah kamu berdiri bersama dengan Bilal. Fa'alqi alaihi. Hendaklah kamu bagi tahu kepada dia, ajar kepada dia.
ma ra'aita, apa yang kamu lihat di dalam mimpi, falyu'adzin bihi, untuk dia melaungkan seruan azan. Jadi fa'alqi di sini maknanya, fa'alqi yang dimaksudkan di sini maknanya kamu ajar dia dengan suara yang kuat. Ajar betul-betul. Fa innahu anda sautan minka, sesungguhnya Bilal itu anda, dia mempunyai suara yang lebih kuat daripada engkau. Jadi kamu ajarlah sekadar kemampuan kamu, tetapi dia akan ikut dengan suara yang lebih kuat. Sebab itu, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, golongan Ansar kata, kalau dia mempunyai suara yang baik, suara yang kuat macam Bilal, sudah tentu Allah Ta'ala ni Rasulullah lantik dia. Lantik dia menjadi muazzin. Faja'altuhu ulqihi alaihi. Lalu aku bagi tahulah, aku ajarlah kalimah azan kepadanya, yakni kepada Bilal. Yu'azzinu bihi, untuk dia melaungkan seruan azan. Qala fasami'a dzalika Umar bin Khattab, lalu telah mendengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bila ajar Bilal ni kalimah azan, dia pun dengar. Wa huwa fi baitihi, hal keadaannya dia berada di rumahnya. Fa kharaja yajurru ridaahu yaqulu, lalu dia keluar di dalam keadaan melerikkan pakaiannya, melabuhkan pakaiannya, dan dia berkata, wallazi ba'athaka bil haqq ya Rasulullah, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah, laqad ra'aitu misla ma uriya, sesungguhnya aku telah melihat sebagaimana yang dilihat, ataupun sebagaimana yang dilihat, ma uriya, sebagaimana yang dilihat akan Abdullah bin Zaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamd. Lalu Rasulullah kata, bagi Allah lah segala pujian. Okey, terus. حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال فمسح وقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. Cuba apabila masuk, kalau untuk azan untuk sembahyang subuh ditambah dengan as-salatu khairun minan naum, yang dipanggil tathwib. Okey, terus. قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله. Wallahu a'lam. Makna sama ya. Cuma di sudut talafuz ataupun tajwid tak kena lah, sebab dia ada syaddah di situ, ra situ, masuk kepada ra. Sudut boleh tapi masuk kepada ra. Yang tu yang betulnya. Tak apa di sudut makna dia tak lari, cuma talafuz salah. Yang tepatnya sebagaimana masuk kepada sabdu, masuk kepada ra. Itu yang betulnya. Malam ni kita tak bahas masalah taswib, ada khilaf. Panjang cerita dia. InsyaAllah kita akan bahas pada pengajian yang lain. Minggu depan ke, minggu sekali lagi. Taswib ni dia khilaf ulama. Qaul jadid Imam Syafi'i ini sebagai clue, sebagai clue taswib. Qaul jadid bagi Imam Syafi'i, tidak sunat taswib. Dan ada beberapa orang ulama yang menyokong Imam Syafi'i. Nanti kita bahas sampai kepada hadis yang selepas daripada ini.